haba peneutralan. Definisi bagi haba peneutralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk. Kita tahu kalau kita buat persamaan kimia yang seimbang lah. Okay. Dah ada dekat dalam kotak bawah ni. Okay, kamu tengok contoh saya ambil asid HCl. Saya tindak balaskan dengan suatu alkali. Okay, jadi peneutralan ni adalah satu proses ataupun tindak balas antara asid dengan alkali. Okay, kita dah belajar sebelum-sebelum ni dalam bab acid base. Apabila asid dengan alkali dia bertindak balas, dia akan menghasilkan garam dan juga air. So untuk haba peneutralan, 1 mol itu dia rujuk kepada air. Yang mana air itu adalah salah satu hasil daripada tindak balas peneutralan. Okay, so bila kamu tahu haba peneutralan merujuk kepada air, so jadi senanglah untuk kamu tulis persamaan ion dia. So kamu tengok sebab kamu tahu air. Jadi H plus tambah dengan OH minus akan hasilkan air. Okay, jadi ini adalah persamaan ion kamu. Jadi kamu tak perlu lagi asingkan yang macam atas ni. Pada yang bulat-bulat ni. H plus kamu asingkan jadi Cl minus kan. NaOH kamu asingkan jadi ion natrium, ion hidroksida. Okay, jadi tak perlu lagi. Okay. Dan yang saya ambil persamaan ni adalah contoh bagi asid kuat dan juga asid lemah. Okay, nilai haba peneutralan, okay, tetap untuk haba peneutralan ni dia tetap. Kalau asid kuat, alkali kuat, iaitu negatif 57 kilojoule per mol. Okay, tapi kalau saya ada asid lain, okay, contoh saya kat sini saya tulis asid sulfurik. Okay, saya ada asid sulfurik, saya nak tindak balaskan dengan NaOH juga. Okay, saya nak tanya kamu, asid sulfurik adalah asid kuat ke asid lemah? Asid lemah. Asid? Bukan asid lemah, dia adalah asid kuat juga. Kan kamu kena biasakan dengan asid kuat tau. Asid kuat ialah HCl, asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik. Ini adalah asid-asid yang famous dalam kimia dan semua ni adalah asid kuat. Yang asid lemah adalah asid karboksilik. Kan kita belajar dalam sebatian karbon, semua asid karboksilik adalah asid lemah. Bermula daripada metanoik, asid etanoik, kan? Asid propanoik, semua tu lah adalah asid lemah. Kalau kamu tengok dekat persamaan yang warna biru yang saya tulis ni, kalau saya ambil asid sulfurik, saya tindak balaskan dengan alkali kuat, dia akan menghasilkan haba peneutralan yang lebih tinggi kat sini. Iaitu 114. Yang mana 2 kali ganda daripada 57 ni. Kenapa? Kamu cuba perhatikan HCl dan juga H2SO4. Apa perbezaan dia? Kamu tengok dari segi formula dia. Apa beza dia? Hidrogen dia. Yes. Bilangan hidrogen dia. Betul tak? Untuk asid hidroklorik, asid hidroklorik, dia punya H, dia satu saja. Yang mana kita panggil dia asid monoprotik. Tapi kalau asid sulfurik, H dia ada 2 biji. Ni 2 biji ni, nampak 2. Dia adalah kategori asid diprotic acid. So bila dia bertindak balas dengan alkali yang sama, kamu tengok pada hasil dia air ni. Berapa mol air? 2 mol air. Betul tak? Untuk yang tadi punya persamaan hanya ada
1 mol air yang terhasil. Sebab itu, dia punya haba peneutralan terus boleh ambil. Sebab haba peneutralan kita ialah perubahan haba bagi 1 mol air. Okay, so that's why dia 57 ni memang tetap dah. Tapi untuk asid sulfurik, dia hasilkan 2 mol air. Jadi kat sini, kalau kamu bahagikan dia dengan 2, kalau kamu nak cari untuk 1 mol kalau kamu nak carikan untuk 1 mol, kamu kena bahagikan 114 ni dengan 2. Jadi untuk 1 mol, berapa kamu dapat? Kalau bagi 2. Negatif 57 kilojoule per mol juga. Betul tak? Dalam slide ni, okay, kamu tahu definisi, kamu tahu persamaan kimia, kamu tahu cara nak tulis persamaan ion. Okay, itu saya rasa kamu dapat kan? Okay, yang sekarang ni, yang keempat ni, apa yang saya tengok ialah kalau asid tu asid kuat, okay, contoh macam sekarang ni, dua-dua asid kuat. Dia pun bertindak balas dengan alkali kuat. Cuma satu asid monoprotik. Satu lagi asid adalah asid diprotik. Untuk asid diprotik, dia akan menghasilkan 2 mol air. So dia akan membebaskan haba yang lebih banyak, iaitu 2 kali ganda daripada yang biasa, iaitu 114 kilojoule per mol. Jadi kalau kita nakkan haba peneutralan, kita kena bahagi dengan 2. So bila kita bahagi dengan 2, kita dapat 57. Juga sama. Okay, maksudnya nak kata dekat kamu, apabila asid kuat dan juga alkali kuat bertindak balas, haba peneutralan dia tetap 57 kilojoule per mol. Okay, tak kisah sama ada dia monoprotik ataupun dia diprotik asid. Boleh Okay, kita pergi pada prosedur eksperimen. Okay, prosedur eksperimen, okay, kamu tengok video ni. Okay, prosedur ni, kamu nampak prosedur dia lebih kurang yang mana? Haba penyesaran ke? Haba apa lagi? Haba pemendakan ke? Dia sama dengan prosedur bagi haba pemendakan. Okay, kenapa saya kata lebih kurang sama dengan haba pemendakan? Yang pertama, haba pemendakan kita tambah garam larut, tambah dengan garam larut. Kemudian kita dapat hasil dia kan. Okay, untuk haba peneutralan, kita ada 2 larutan juga. Okay, 2 larutan aqueous. Satu asid, satu lagi adalah alkali. Boleh? So jadi step yang pertama, dia masukkan asid dalam satu cawan polystyrene, dia ambil suhu, ambil pula alkali, dia masukkan dalam cawan polystyrene yang lain, dia sukat suhu, dia ambil bacaan.
Okay. Sekarang ni dia ada dua bacaan termometer. Dan dua-dua ni adalah suhu awal. Nah, jadi sekejap lagi bila nak kira, so dia akan ambil purata dua suhu tersebutlah. Okay, kemudian barulah dia campurkan kedua-dua larutan asid dengan alkali tadi tu, proses peneutralan yang kita panggil Dia kacau. Kemudian baru dia ambil suhu akhir. Okay, boleh macam tu prosedur dia. Okay, ada soalan tak untuk prosedur? Saya kira settle lah untuk prosedur ni. Okay, next kita pergi tentang perbezaan. Nanti kan bagi siapa yang dah lupa haba mendakan, so kamu pergi baca balik haba mendakan and then kamu compare dengan haba penetralan ni. Okay? Yang saya nak cerita lebih hari ini ialah apa yang membezakan haba penetralan dengan haba pemendakan. Dalam haba penetralan, dia ada beberapa keadaan yang kita kena faham. Okay, contoh kat sini dia ada 4 keadaan. Yang pertama ialah tindak balas antara asid kuat dengan alkali kuat. Okay, ini yang pertama. Okay, yang kedua, tindak balas antara asid kuat dan juga alkali lemah. Okay, yang tadi kuat dengan kuat, yang ni kuat dengan lemah. Okay, kemudian yang ketiga, kita ada lemah dengan kuat. Tadi asid yang kuat, sekarang asid pula yang lemah. Okay, dan yang keempat, kita ada dua-duanya lemah. Asid lemah, alkali pun lemah. Boleh So kita akan tengok empat benda ni lah. Revision sikit tentang asid kuat. Okay, dan juga asid. Okay, siapa ingat definisi asid kuat? Bahan kimia yang mengayun dengan lengkap dalam air menghasilkan ion hidrogen. Yes, tepat. Cuma kat depan tu kamu tak payah guna bahan Sebab kalau untuk definisi bagi asid, baru kamu guna bahan kimia, right? Okay, untuk yang asid kuat, kamu just cakap dia adalah suatu asid terus. Okay, apabila asid kita masukkan dalam air, dia akan mengayon. Mengayon macam mana? Mengayon lengkap. Okay, dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay, untuk asid lemah pula, dia adalah suatu asid yang bila kita masuk dalam air, dia akan mengayon, perkataan dia ialah separa lengkap. Okay, dalam air, dia akan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay, dekat sini, kamu kena faham maksud mengayon lengkap tu tau. Okay, katakanlah saya ada 1 mol asid kuat. Okay. Bila saya masukkan 1 mol asid kuat ni ke dalam air, akan terhasil sebanyak 1 mol ion H+. Maksud kata kalaulah saya ada asid tu adalah asid HCl, semuanya bercerai menghasilkan H+ dan juga Cl-. Okay, saya masuk 1 mol bercerai. Okay. Kalau asid lemah, saya masukkan 1 mol asid lemah, contoh asid etanoik, akan dapati dalam air ni mungkin hanya 0.2 mol H+ yang terhasil. Macam tu.
Boleh tak? Maksudnya nak kata masih ada lagi yang kekal dalam keadaan CH3COOH. Ini adalah formula bagi asid etanoik. Yang mana asid etanoik yang ni ada lagi dalam air ni yang muncul dalam keadaan molekul. Okay? Kalau untuk alkali kuat dan alkali lemah pun sama juga. Boleh? Alkali kuat dia mengion lengkap. Alkali lemah dia mengion separa. Okay. Contoh dia samalah kalau saya masukkan 1 mol hanya 0.3, 0.2 mol sahaja yang bercerai. Yang lain kekal sebagai molekul alkali. Okay. Okay, yang ni dia explanation dia tentang asid kuat dan juga alkali kuat. Nanti slide ni saya akan bagi dekat kamu. Okay, dalam bentuk PDF. Okay, sekarang ni kamu cuba dengar dan kamu faham dulu. Okay, untuk tindak balas asid kuat dan juga alkali kuat, bila kita campurkan dia, semua asid bercerai hasilkan H+. Semua alkali masuk dalam air tu, dia akan bercerai menghasilkan OH-. Kan? Jadi semua H+ tadi dan juga semua OH tadi, dia akan bergabung. Akan menghasilkan air. Okay, jadi daripada sini, kita boleh terus kira dia punya haba peneutralan. Okay, tapi kalaulah saya gantikan asid kuat tu dengan asid lemah. Okay, sekarang ni tindak balas saya adalah asid lemah dan juga alkali kuat. Gunakan asid lemah. Okay, alkali lemah dia hanya bercerai beberapa saja tahu. Katakanlah saya masuk 1 mol, hanya 0.5 lah. Okay, 0.5 sahaja yang bercerai. Okay, untuk alkali pula, dah cukup dah 1 mol OH- dia bercerai tu. Semua bercerai. So, bila kita nak bertindak balas, hanya 0.5 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol OH-. Jadi hasil yang terbentuk berapa? Faham tak? Air yang terbentuk berapa mol? Kalau 0.5 mol H+ bertindak balas dengan 1 mol OH-. Berapa mol air yang terbentuk? Katakan saya ada 0.5 mol asid. Okay, saya tindak balaskan dengan 1 mol OH- tadi, alkali tadi. So dia akan hasilkan berapa air? Jawab Ustaz seorang. Kalau 0.5 1.5 mol. 1.5 mol. Kita tahu H+. Okay, dia akan bertindak balas dengan OH-. Baru dia dapat hasilkan H2O. Kalau saya ada 0.5 je H+. Tapi OH- saya ada 1 mol. Banyak. So berapa mol air yang saya terbentuk? 0.5. 0.5 lah. Faham tak yang lain? Sebab kita hanya ada H+ tu 0.5 saja. Maksudnya sekarang ni OH- kita adalah ada secara berlebihan. Dia ada banyak. Boleh? Jadi sia-sia OH yang banyak-banyak tu. Betul tak? Boleh ke yang lain? Salwani okey ke Salwani? Okey. Ya, faham. Okey. Kemudian kita belajar tadi, kalau kita nak kira haba peneutralan, kita mesti kira untuk 1 mol air. Sekarang cukup tak lagi 1 mol air? Cukup tak lagi 1 mol air? Tak. Belum cukup. Jadi tak boleh lagi nak kira haba peneutralan. So apa yang berlaku? Okey. Asid tadi, asid lemah. Kan?
dia kena bagi cukup juga H plus tu sebanyak 1 mol. Baru dapat hasilkan 1 mol air. So apa yang asid lemah ni nak buat? Kan ada tadi asid lemah yang masih lagi dalam bentuk molekul. Kan? Okay, apa yang dia buat ialah dia akan guna balik haba yang kita nak buat air tadi tu. Dia akan serap balik haba tu untuk pecahkan lagi ikatan antara H plus dan juga asid. Ion asid dia tu lah. Kalau HCl, HCl lah. Boleh? Dia untuk mengayon dia akan serap lagi haba. So bila dia guna lagi haba, so haba yang terbebas tu dah tinggal sikit. So nanti pada akhirnya nanti bila kita kira haba peneutralan untuk asid lemah dan juga alkali kuat, nilai haba peneutralan akan kurang berbanding dengan asid kuat dan juga alkali kuat yang tadi. Kan saya kata tadi, untuk tindak balas asid kuat dan juga alkali kuat, kuat dengan kuat dia akan membebaskan haba peneutralan 57 kilojoule. Tapi kalau kita guna asid lemah dengan alkali kuat, haba tu dia akan kurang sedikit. So mungkin dalam 50 kilojoule. Boleh Kenapa? Soalan suka tanya kenapa? Sebabnya ialah asid lemah dia akan serap balik haba untuk mengayon dengan lengkap. Dia nak bagi cukup juga 1 mol tu. Dia nak mengayon lah. So jadi bila dia serap balik haba tu, sikitlah haba yang tinggal. Boleh ke? Boleh? Boleh. Okey, kita pergi pada soalan Kita pergi soalan. Mungkin lepas tengok soalan tu kamu akan faham sikit. Okey, ini adalah contoh soalan. Ini adalah contoh soalan SPM. Okey, kamu tengok Dia kata Rajah menunjukkan susunan radas. Okey, suhu direkodkan. Okey, untuk menentukan haba peneutralan menggunakan 2 jenis asid. Satu asid X, satu asid Y. Dia tak bagi tahu nama asid, tapi dia kata bertindak balas dengan natrium hydroksida. Yang mana kita tahu dia adalah alkali kuat. Okey, perlu tak kita tulis persamaan? Kan step pertama kan selalunya tulis persamaan kan? Okey, sekarang saya tanya kamu, perlu tak kamu tulis persamaan? Okey, jawapan dia tak perlu. Kenapa? Sebab dia kata asid X. Kita tak tahu pun asid ni jenis yang monoprotik ke diprotik. Okay, jadi tak perlu tulis persamaan. Okey, soalan dia yang ni. Berdasarkan rajah tadi, 2 rajah tadi, hitung haba peneutralan bagi set 1 dan set 2. Kemudian baru cadang. Asid X tu asid apa, asid Y tu asid apa. Okey, nampak tak? Sekarang ni kita tak tahu asid tu asid apa. Jadi of course kita tak boleh tulis persamaan kimia dia. Okey, jadi apa yang kita kena buat dulu? Kira dululah haba peneutralan. So kita dah belajar sebelum ni nak kira haba peneutralan, kita kena kira dulu. Okey, sama ada kamu nak kira bilangan mol dulu ataupun kamu nak kira Q dulu. Okey, so terpulang pada kamu. So kamu nak kira apa ni? Mol. Mol, okey, jom kira mol. Okey, so bilangan mol, okey, sebab dia ada 2 larutan. So kamu kena tengok dua-dua larutan kena kira untuk dua-dua larutan. Okey, kita tengok dulu yang pertama, kita tengok dulu untuk yang asid ni. Okey, dia guna 50 cm dan juga 2.0 mol desimeter padu. Okey, jadi kita nak guna formula mana? Nak guna formula mol tu mv per 1000. Okey, gunakan formula ni kamu akan dapat 2.0. Okey, mol ini mol darab dengan 50 cm padu bahagi dengan 1000. Yang ni macam biasalah selepas kamu kira kamu dapat 0.1 mol. Okey, tengok kamu dapat 0.1 mol. Okey, cuba kamu tengok pula bilangan mol untuk alkali.
kita dapati sama. 50 juga, kemudian 2.0 juga. Okey. Bila dah sama, kamu tak payah tunjuk. Pengiraan pun tak apalah sebab sama saja kan. Confirm akan guna 0.1 mol ni. Ingat tak saya bagi dalam contoh haba pemendakan, kalau bilangan mol dia lain-lain. Ingat lagi ke? Okay, kalau bilangan mol dia lain-lain, kita kena ambil bilangan mol yang banyak ke bilangan mol yang sikit? Sikit. Sikit. Itu kamu ingat Dalam kes peneutralan pun boleh berlaku kes macam tu tau. Cuma dalam soalan ni, dia bagi yang sama. So settle lah. Bilangan mol. Okay, next punya step, kita nak kira pula kita punya Q. Okay, kita tahu formula dia adalah Q sama dengan MC theta. Okay, jom kita kira. M berapa? 50. Dia ke 50. Kalau ada 2 larutan, apa kita kena buat? Tambah. Tambah. So akan jadi 100. Kan 50 tambah 50. So 100. Okay, kemudian kita kena darab dengan C. Berapa nilai C? 4.2 Joule. Okay, 4.2. Okay, tulis unit lagi bagus Joule. Darjah Celsius -1. Okey, perubahan haba. Theta kita adalah, berapa? Suhu akhir 42.5. Kamu tolak dengan, purata suhu Dalam kes sekarang, dia bagi suhu dia sama. 29 dengan 29 juga. Jadi kalau kita buat pengiraan purata pun, 29 tambah 29 bahagi 2. So kita tetap akan dapat 29 juga kan. Okay, so terus tulislah. Okay, kamu kira tekan calculator. Okay, akan dapat 5670 joule. Okay, kalau nak tukar kepada kilojoule, dia akan dapat 5.67 kilojoule. Okay, ini adalah perubahan haba dalam balas ni, dalam eksperimen ni. Okay, bila untuk 0.1 mol. Okay, next, kita nak kira pula untuk haba peneutralan. Untuk 1 mol kan? Okay, jadi jom kita kira. Okay, ada student mesej saya, okay macam ni. Cikgu saya tak faham lah nak buat perbandingan tu. Okay, kalau lah kamu tak faham, nak tulis tu kan, kalau 0.1 mol menghasilkan 5.67 kilojoule. Kalau 1 berapa? Okay, macam ni 0.1 mol dia akan menghasilkan, ni haba kita kira ni, 5.67 kilojoule. Okay, kalau haba peneutralan, kita mesti kira untuk 1 mol. So, apa yang kita nak buat? Okay, ada kawan kamu, okay, dia tak boleh nak kira, tak tahu nak darab yang mana. Okay, boleh je. Sebenarnya ada satu formula macam ni tau. Okay, formula ni kita panggil dia sebagai formula Quine-Nat-Harter. Okay, Quine-Nat-Harter. Okay, seterusnya bila kita nak kira bilangan haba peneutralan untuk 1 mol, kita akan guna saja formula tersebut. Q tadi tu 5.67 kilojoule, kita bahagikan dengan bilangan mol 0.1 mol. So kita akan dapat nilai dia adalah berapa? Cuba tekan calculator, dapat berapa? 56.7 kilojoule. Itu adalah haba, perubahan haba dia, haba peneutralan. Next, tulis elok-elok. Delta H sama dengan, negatif ke positif? Fikir, negatif ke positif? 56.7 kilojoule per mol. Depan dia kita letak
Sama ada negatif atau positif, nak tengok macam mana? Negatif. Tengok pada perubahan suhu dia. Suhu semakin meningkat ataupun suhu semakin menurun. Okey, so kalau kamu perhatikan, suhu adalah akhir itu adalah lebih tinggi. Jadi kita kena letak negatif 56.7 kilojoule per mol. Okey, mol negatif 1 kat situ. Okey, settle untuk set yang pertama. So, kita terus pergi pada set yang kedua. Set yang kedua, kita laju sikit lah. Okey, kita kira dulu bilangan mol macam tadi. Okey, bilangan mol kita, okey, MV per 1000. So, 50 cm padu darab dengan 2.0 mol bahagi dengan 1000. So, kita akan dapat 0.1 mol. Okey, kemudian pada cawan polistiren yang kedua pun, isi padu dan juga kemolaran dia adalah sama. So, jadi tak perlu kira. Seterusnya kira Q. Okey, MC theta, so 100 jisim jisim larutan darab dengan 4.2 darab dengan perubahan suhu kita ialah 41 tolak dengan 29. Suhu akhir tolak dengan suhu awal. Kita tekan kalkulator dan kita terus akan dapat 5040 joule. Okey, tukarkan kepada kilojoule, kita akan dapat 5.04 kilojoule. Okey, untuk 0.1 mol, habanya adalah 5.04 kilojoule. Okey, untuk cari haba peneutralan, kita terus sahaja pakai formula yang tadi. Quinn-Nat-Harter. So, delta H adalah bersamaan dengan Q bahagi dengan bilangan mol. So, 5.04 kilojoule bahagi dengan 0.1 mol, kita akan dapat 50.4 kilojoule. Okey, macam tadi juga, nak letak negatif ke nak letak positif adalah bergantung kepada perubahan suhu dia. Dia semakin meningkat, so kita letak negatif. Kalau suhu menurun, kita letaklah positif. So, dalam kes ni, nilai dia adalah negatif. Okey, so terjawablah soalan kita untuk set yang kedua. So acid X kita, kamu nak tulis apa? Kamu nak cadangkan siapa? Mesti nama lah. Acid apa? Acid kuat ke acid lemah ni? X. Acid lemah ke acid kuat? Asid kuat. Yes, so acid X adalah acid kuat. So jadi cadangkan satu nama. Kat sini that's why kamu kena tahu mana antara acid adalah acid kuat, mana acid adalah acid lemah. So acid kuat kamu ialah, letaklah acid hidroklorik ke acid sulfuric boleh, acid nitrik boleh kan. So biasanya kan soalan ataupun yang paling famous acid hidroklorik lah kan. Okay, letak je acid hidroklorik. Okay, kalau acid Y pula, kamu nak letak acid apa? Dia adalah acid lemah. So kamu letaklah acid. Mula belajar dalam acid karboksilik kan, ada banyak jenis acid. Okay, butanoik boleh, etanoik boleh. Okay, so kamu letaklah acid etanoik. Okay, dah settle. Okay, nampak tak 10 markah ni? Okay, pengiraan tadi semua termasuk Okay, kemudian soalan yang kedua ni. Terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam perubahan suhu antara set 1 dan set 2. Kenapa ada perbezaan suhu? Perubahan suhu tadi, haba tadilah. Kenapa yang asid lemah tu dia lagi sikit? So, cara jawab ialah, kamu bagi tahu dulu. Sebab dia sebut kat sini perubahan suhu, maka kamu pun tulis perubahan suhu. Okey, dalam set 1 adalah apa tadi? Lebih? Set 1 tadi lebih besar, lebih tinggi lah daripada set 2. Kamu tulis dulu perbandingan dia. Okey, kemudian kamu bagi tahu pula set 1 tu apa jadi. So kamu bagi tahu lah. Okey, dalam set 1 asid yang digunakan adalah asid kuat. Okey, asid kuat ni dia mengion lengkap dalam air.
Okay, so jadi dia memang bercerai semua. So jadi tak ada masalah kat situ. Okay, cerita pula untuk set 2. Set 2 kita guna asid lemah. So yang mana kita tahu dalam asid lemah, okay, dia mengayon separa lengkap dalam air. Okay, bila dia mengayon separa lengkap dalam air, so apa yang berlaku? Okay, sebahagian haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan tadi tu, dia diserap balik. Diserap bagilah oleh asid lemah untuk mengayon lengkap. Sebab kalau dia tak lengkap, dia tak mengayon lengkap, tak dapat menghasilkan 1 mol air. So, jadi nak dia kena mengayon lengkap juga. Nak bagi dia mengayon, dia perlukan haba. Betul tak? Dia perlukan haba sebab dia nak putuskan ikatan antara dia tu. Boleh Okay, ada soalan tak sampai situ? Okay, sama juga kalau saya ubah katakanlah asid kuat tapi alkali pula lemah. Okay, so benda yang sama yang akan berlaku. Boleh So bayangkan macam ni. Kalau saya nak guna asid kuat, so asid saya nanti, kalau saya masukkan 1 mol tu akan mengayon. Tapi kalau saya tindak balaskan dia dengan alkali lemah dia tak mengayon lengkap. Dia hanya mengayon separa lengkap sahaja dalam air. So jadi mungkin ion hidroksida yang terhasil adalah mungkin berapa 0.2 katakanlah, 0.2 mol sahaja. So, jadi bila nak mentindak balas, nak menghasilkan air, hanya 0.2 mol air sahaja yang terhasil. Dia tak cukup lagi. Untuk 1 mol untuk kira haba peneutralan ni tak cukup lagi. Jadi apa yang kena buat? Alkali lemah tadi, dia kena serap balik haba yang dia bebas peneutralan tadi kan, dia bebaskan haba. Kan nak bentukan air 0.2 mol air tu, dia akan bebaskan haba tau. So lepas dia bebaskan haba tu, dia kena serap balik. Untuk apa? Untuk asid lemah tadi, dia mengayon sepenuhnya. Untuk menghasilkan 1 mol ion hidroksida. Bagi cukup. Barulah boleh hasilkan 1 mol air. Boleh itu kalau alkali lemah. Dan kalau dua-dua lemah, asid lemah, alkali pun lemah. Lagilah banyak haba yang akan diserap semula. Boleh tak? Kenapa? Asid akan serap haba. Alkali pun akan serap lagi haba. So jadi lagi sikitlah haba yang terbebas keluar. So haba yang terbebas keluar tu adalah haba peneutralan. So, maksud dia kata, kalau tadi kita kata asid kuat bertindak balas dengan alkali kuat, dia bebaskan haba 57 kilojoule. Kalau salah satu dia lemah, dia mungkin menghasilkan dalam 50 ke 54 kilojoule. Kalau lemah sama lemah, haba peneutralan lagi bawah lah. So mungkin 47 kilojoule. Boleh? So lagi rendah dia punya haba peneutralan. Yes, memang betul kita ada benda yang kita tak sentuh. Contohnya macam gambar rajah aras tenaga kan. Di gambar rajah aras tenaga, saya dah bagi fokus dah pada haba penyesaran, haba pemendakan kita dah buat kan. So saya tak ulang dalam untuk kat sini sebab dia sama saja. Cara tulis, cara lukis dia sama saja. Okay, kemudian untuk pemerhatian. Okay, untuk pemerhatian, kalau kamu tahu kat sini, apabila asid bertindak balas dengan alkali, ada mendakan terbentuk tak? Contohnya macam tadi. Kita ada persamaan tadi, HCl dia bertindak balas dengan NaO. HCl kalau apa? Asid hidroklorik dia tak berwarna. So NaO pun dia tak berwarna. So bila dia hasilkan NaCl. NaCl ada colour tak? Garam? Tak ada colour kan? So tidak berwarna. Tambah pula duduk dalam air, bercampur dengan air. So dia adalah sejenis garam larut. So dari segi pemerhatian, kamu tak boleh tulis pemerhatian base pada hasil yang ni. Kamu tak boleh nak kata larutan tidak berwarna terhasil. Kan sebab memang sebelum pun dia memang larutan tak berwarna. Okay, jadi kamu tak boleh tulis dari segi pemerhatian warna. Tak boleh. So pemerhatian kamu ialah apa? Base kepada termometer tadi sahaja. Iaitu kamu kena tulis pemerhatian kamu ialah bacaan termometer meningkat. Okay, so kalau tak ada soalan, so saya akhiri kelas kita sampai sinilah. Okay, terima kasih semua ada yang hadir.